Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, Alhamdulillah kita dah masuk kepada chapter yang kedua, iaitu multiple integrals. Ini ada kaitan jugalah dengan chapter yang multi variable function tu. So, yang ini adalah untuk kita buat integration bagi several variable tu lah, function of several variable. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, jadi kita nak lihat dulu typical symbols yang biasa kita guna dalam integration. So, yang pertama, ini untuk yang single integration ni, of course awak dah biasa sangat lah dia punya integration dia. Jadi untuk kali ni kita nak lihat yang dua lagi ni, iaitu double and triple integrals. Ni kita tandakan dalam ni lah. Okey, sekiranya awak jumpa dia punya integration ni, single, double ataupun triple integral ni, ada pula CRG ni, maksudnya kita integration yang kita perlu lakukan over a specific domain. So contoh, kalau macam single integral, biasa kita integrate pada curve dia. Okey, kalau double integral kita ada region, triple integral kita ada solid. Okey, kita letak G lah sebagai solid. Banyak nantilah kita akan jumpa yang ni. Dan kalau single integral, kalau di integration kita ada limit, kita panggil definite integral. Double and triple integral kita panggil iterated integral. Okey, iterated, tengoklah double ataupun triple integral. Okey, so kena kenal, kena tahulah kalau ada dua double integral, tiga double integral, so kena integrate 3 kali bergantung kepada dia punya variable. Okey, multiple integral, dalam chapter ni kita akan lihat dua integration, iaitu double integral dengan triple integral. So double integral kita akan cover Cartesian coordinate dengan polar coordinate. Di integration kita tu pada Cartesian dengan polar ni ada sebab dia lah. Kenapa kita perlukan polar coordinate selain daripada Cartesian coordinate, tu nanti kita akan lihat lah kenapa. Triple integral juga, kemudian kita ada juga triple integral juga, kita akan lihat integration over Cartesian coordinate. Cuma untuk triple integral ni, dia ada koordinat lain yang depends pada kita punya solid tu, untuk senangkan kerja kita, iaitu cylindrical coordinate dan juga spherical coordinate. So untuk double and triple integral kita ada application yang kita akan lihat, iaitu macam mana kita nak dapatkan area of region, macam mana nak dapatkan volume of solid. So sekarang bila kita ada solid, iaitu dalam 3D lah, so kita boleh dapatkan dia punya surface area, kemudian kita boleh dapatkan dia punya mass. Okay, untuk double and triple integration ni, okay, ada melibatkan 3D graph. So bila melibatkan 3D tu, awak perlu, sebab nanti kita nak integrate pada region dia, jadi kita perlu dapatkan satu region 2D. Jadi region 2D tu adalah bergantung pada projection kita lah, iaitu kalau kita ada solid, macam mana kita punya projection dia lah, pandangan kita. So let's say kalau yang solid yang macam ni, so projection kita macam ni lah, kita akan nampak macam ni. Ini jadi kita punya 2D region nanti. Okay, dan dalam Max 3 ni kita akan, sebab kita ada paksi X, Y dan juga Z ya, jadi kita punya solid tu kita akan project pada salah satu plane kita, iaitu sama ada pada XY plane, XZ plane ataupun YZ plane. Tapi biasanya memang kita nak senang, kita memang project pada XY plane sahaja. Tapi untuk XZ dan juga YZ pun boleh. Dia depends pada senang ataupun susahnya awak punya solid tu. Solid tu nak cari dia punya limit of integration tu nanti. Okay, okay, kita pergi kepada double integral ya. Tapi sebelum saya masuk kepada double integral yang betul-betul, yang bukan betul-betul lah, maksudnya ada dia spesifik pada ni lah region dia. Jadi kita belajar dulu bagaimana untuk kita evaluate integration dia. So ini evaluate double integral. Saya tengok triple integral ni ada tak evaluate triple integral. Tak ada. So kita try evaluate double integral dululah. Okey, saya tunjuk macam mana nak evaluate ni, sebab saya nak tunjuk sebenarnya
bagaimana kita nak lakukan double integration? Sebab selama ni kita dah biasa dengan of course dengan single integration lah. Okey, kali ni ada dua pula dia punya lengkuk integration tu. So bagaimana kita nak buat dia punya integration? Apa maksudnya ni Okey, untuk example yang pertama ni, so kalau awak lihat kita ada dua double integration. Bila macam ni, okey, satu yang awak kena faham, ini kita nak integrate dia adalah yang kamiran dalam ni dalam ni satu. Dia kita datang integrate satu-satu, tapi kamiran dalam ni adalah untuk dy ni. Okey, maksudnya integration yang luar adalah untuk dx. Ada berbagai cara lah. Ada pelajar dia suka asingkan bawa ni keluar dulu. Okey, integrate dulu 2, 4, 40 minus 2xy. Kemudian nanti baru dimasukkan. Dah siap, dah dapat dah dia punya jawapan dekat sini, dan dia baru dimasukkan dalam 1/3. Tapi biasa saya memang integrate direct saja, sebab kita tak nak banyak-banyak jalan kerja lah. Dekat sini satu, nanti masuk sini tak payah. Sebab ni nanti pun akan banyak integration yang awak kena buat lah. Okay, so contoh yang dekat sini macam saya kata tadi, kita ada integration yang dalam ni. So kita kena integrate dalam ni. Ini abaikan dulu, jangan tengok dululah. Okay, kita buat integration bagi 2, 4. Tengok yang ni 2, 4, 40 tolak 2xy dy. Okey, perhatikan kita punya integration adalah dy. Maksudnya with respect to y, integrate pada y. So bila kita integrate pada y, dia sama macam partial derivative. Bila integrate y, yang x tu ataupun yang nombor biasa tu ataupun variable lain, awak anggap sebagai constant. Okay, hati-hati bila anggap sebagai constant. Bila anggap sebagai constant, kalau dalam integration, constant tu tak jadi kosong. Kalau partial derivative, constant tu dia jadi kosong. Dalam integration, constant tu dia ada darab balik dengan dia punya variable dia. Okay, contoh dekat sini saya bagi 2, 4, 40 tolak 2xy. So sekarang kita nak integrate pada y. So integrate with respect to y lah. So 40, kita akan dapat 40 lah, 40y. Betul, sebab kita integrate pada y. Tolak 2xy. 2x ni jangan buat keluar pula. Ok, just integrate macam biasa. Anggap x ni sebagai constant. Jadi maksudnya awak integrate y saja. Integrate y adalah y kuasa 2/2. Jadi kita ada 2x y kuasa 2/2. Ok, so siaplah integration ni. Untuk yang pertama, letak dia punya limit of integration. Limit of integration adalah 2, 4. Dan ni 1/3 tadi, dia still ada dx dekat sini, sebab kita tak buat apa-apa lagi lah. Okay, so selesaikan yang dalam ni dulu. Selesaikan yang dalam ni dulu. So ni maksudnya 1/3 dalam ni. Okay, 4 ni sekarang awak nak substitute dalam apa? Awak tengok awak differentiate, integrate pada apa? Kalau integrate pada y, masuklah y sebagai 4. Kalau integrate pada x, masuklah x sebagai 4. Tapi sebab ni kita integrate pada y, so masuk y lah. Masuk dalam y, jangan masuk dalam x . So masuk dalam y, ini kita dapat 160y . Okey, tolak ini 2 ni kita boleh eliminate lah. So tinggal xy squared. So 16x. Okey, tolak ni ada y equal to 2 dekat sini, 80. Okey, 80 tolak ni adalah y2, so 4x. Okey, dx. Tengok, bila akhir sekali dia mesti tinggal variable yang last sekali. Kalau tinggal x saja, dia tak boleh ada variable lain . Dan integrate 1/3 160 tolak 80. Ini 80y . Tengok saya 80. Tak ada. 180 lah. 80 tolak 16 tambah 4 tolak 12 x dx. Okey, sampai sini awak boleh masuk kalkulator je lah. Masuk kalkulator, integrate je lah.
ataupun integrate direct pun boleh, sebab senang dia kan, sebab integration tu. Okey, integrate direct dia awak dapat dekat sini 80x 80x tolak 12x kuasa 6x kuasa 2 lah, 13. So ni dapat apa? Kira lah. Okey. Dapat 112. 80x tolak 6x kuasa 2 between 1 sampai 3 adalah 112. Macam tu Okey. Okey, semua ni masuk calculator saja Okey, kita buat yang B. Integration, dia punya technique of integration, kena ingatlah technique of integration yang awak dah belajar sebelum ni. Sama sahaja, cuma saya kat sini saya just nak tunjuk macam mana kalau kita ada double integration. Even triple integration pun nanti kita integrate lah 3 kali. Okey. So macam yang ni, integration yang bahagian dalam dia adalah yang ni lah, dx. Okey. So integrate yang part luar ni 15, dalam ni integrate dia punya ni lah with respect to x. Jadi kita dapat dekat sini 6x kuasa 2 x ni 6x kuasa 3 per 3. So kita dapat 2 x kuasa 2 y. Ok, between 2 sampai y over 2. Ok, limit dalam ni dia boleh jadi bukan tak semestinya nombor biasa dia boleh jadi variable jugalah. So luar ni kita ada dy. So this is equal to 15. So substitute y over 2 dalam apa? So sekarang awak differentiate integrate pada x. So substitute dalam x Tengok awak integrate pada apalah. So substitute dalam x, y over 2. So kita dapat 2y squared over 8. So y kuasa 3 per 8 lah. Y kuasa 2. Ok, y kuasa 3 per 8. Betul. Betul ke? Ni x kuasa 3. Ini integrate adalah x cube. 6x kuasa 3 per 3. So tu yang jadi 2x kuasa 3. Kenapa dia tak nak? Okay, x kuasa 3 lah. So bila masuk y dekat sini, darab dengan y kat sini, kita dapat y power 4. Y kuasa 4 per 8. Okay, tak ada dah. So tolak dengan substitute x sebagai 2. So 8 16y. Okay, dy. Okay, kemudian integrate yang ni. Integrate yang ini. So kita dapat y kuasa integrate dari y kuasa 5 lah. Y kuasa 5 per 40 tolak 16 y kuasa 2 per 2. So 8 y squared lah. So between 1 sampai 5. Dan awak substitute dalam calculator ni. Okey, sebenarnya integration biasa kalau saya lah, integration yang last ni dah boleh substitute dalam calculator lah. Okay, tapi kalau awak nak uji awak punya integration punya knowledge, so boleh integrate yang dekat sini. So masuk mana calculator kejap
masuk dalam kalkulator. So biasa saya masuk kat sini lah, y kuasa 5 per 40. Alpha y kuasa 5 per 40. Okey, patutlah dalam mode matrix. Sekejap saya tukar mode. Okey, y kuasa 5 alpha y kuasa 5 per 40 lah. Dia apa, tolak 8 y square, tolak 8 y square lah, alpha y square. Okey, calculate. So y pada 5 negatif 975 per 8. So ini saya dapat negatif 975 per 8. Okey, minus calculate min y equal to 1. So kita dapat plus 319 per 40 lah, sebab minus plus 319 per 40 lah. So ini tolak ni, so saya tambah dengan negatif 975 per 8. So nanti kita tukar tanda, negatif 2597 per 20. Betul tak ni? Salah je. Sekejap nak double check. 2x kuasa 3 per 2. So ni 2 lah. So bila awak integrate ni y kuasa 4 per 8. Oh, so ni jadi 4. Ni betulkan kat sini. Macam itulah. Sentiasa double check. So ini salah dekat sini. Mari kita betulkan. So ini adalah 4 tadi, sebab sini 8, saya tak potong dengan 2 lah. So 4 y kuasa 5 per 4 kali 5 20 lah. Ni pun salah. Okey, tukarlah yang atas ni. Boleh tak tukar dia punya ni? Boleh. Ini adalah 20. Oops. Okey, 20. So calculate pada 5. So negatif 175 per 4. Okey, gigih nak tunjuk. Calculate 1. Okey, tambah 159 per 20. So ini sama dengan tambah 175 per 4. Okey, negatif 179 per 5. 35.8. Negatif 179 per 5. Negatif 179 per 5 ni. Ni betul lah. Ataupun jawapan dia negatif 35.8. Okey. Ini kita punya double integration ya. Okey, kita tengok yang C. Okey, sekarang tengok dia, kita punya integration dekat sini. Dalam dia adalah y, luar dia adalah x. So saya boleh pergi laju sikit lah. Ni pun konon-konon awak dah expert lah. 01. So sekarang kita nak integrate dalam dia. Nak integrate dalam dia adalah
pada y. So integration pada y ni ada pula square root ni kat y dekat sini. Tengok sini ya. Y dekat sini, ada pula y dekat sini. Okey. Bila macam ni, kita gunalah teknik-teknik integration yang awak tahu sebelum ni. Macam dalam case ni, so sini of course kena guna u substitution, di mana ini gantikan semua ni dalam sebagai u. So kemudian nanti y ni boleh potong. So apa maksudnya? Okey, dekat sini kita buat u substitution ya. So let u equal to x squared minus y squared lah, du over dy. Okay, del u over del y ataupun del u over del y. So sebab apa kita differentiate pada y, jangan buat x pula. Differentiate pada y, kita nak del y tu, dy tu ya. Sama dengan, okay, differentiate ni kita dapat negative 2y. So kita ada dy dekat sini. Of course lah kita dapat del y dia lah. Okay, so dy del y tak apalah, sebab ini just partial saja. So del y sama dengan del u over negative 2y. Okay, substitute ke dalam integration ni, saya ada y. So ini dah jadi u kan, square root u. So dy ni tadi gantikan sebagai du per dengan negative 2y. Okay, integration between 0 to x dx. Okey, dan kat sini kita boleh eliminate y dekat sini. Ada negatif 2 dekat sini. So keluarkanlah negatif 1 over 2. Jangan lupa dah harap nanti 0 to 1. Okey, nak senang u ni tukar kepada u 1 over 2 du. Okey, ni integration kita adalah dari 0 to x dx. Dan integrate macam biasalah yang kita dah selalu buat sebelum ni. Integrationnya ini kita dapat negatif 1 over 2. U kuasa 2 adalah 0, 1 ya ni. Ok, U kuasa 1 per 2 ni kita dapat U kuasa tambah 1 ya. U kuasa 3 per 2 per 3 per 2. So 2 over 3. U kuasa 3 per 2 U ni between 0 to x dx. Ok, U ni jangan lupa substitute semula U yang kita ada. Ok, kita tak boleh biar U tu sebagai U lah dan masukkan X dan tak boleh. Kita kena masukkan semula X ni, 2 ni boleh eliminate kat sini. So nanti tinggal 1 per 3 je lah. Ok, 1 over 3. U ni tadi apa? X squared minus Y squared. So U adalah X squared minus Y squared kuasa 3 per 2. Tak apalah tu, nanti baru bila masuk dia punya tu baru kita fikirlah nak jadi apa benda tu. 0 to x dx. Ok, sekarang kita dah boleh masukkan dia punya inilah apa limit dia. Ok, so sebab kita integrate pada y, so masukkan limit ni pada y lah. Ok, substitute. So kita dapat 0 to 1. So ini kita ada masukkan y dalam x ni, masukkan x equal to y, masukkan dalam y ya. Okay, sekejap awak masukkan y pula, tinggal nak integrate dx tu masukkan y equal to x. Okay, yang tadi pun betulkanlah, dia tak kisah kalau faham tak apa. Ok, bawah ni y equal to 0 Ok, masukkan y equal to x. Jadi kita dapat dekat sini x squared minus x squared 0. So 0 tolak dengan masukkan y equal to 0. Kita dapat x squared kuasa 3 per 2. So potong-potong x kuasa 3. Ok, dx. Dah jadi senang tu. So kita dapat integration of ni ada negatif, tertinggal negatif, ni negatif, ni ada negatif, ni ada negatif, memang ada di atas lah, saya tertinggal dekat sini ya.
Okey, negatif. So negatif jadi positif lah. So kita dapat integration of x kuasa 4 per 4 between 0 to 1. Okey, so dapat 1/4. Macam tu sahaja dia punya double integrals. Tengok tertinggal 1/3. Itulah saya kata tak jangan tinggal tadi. Dan saya tertinggal 1/3 1/12. Okey. Okey. Macam tu. Okey. Jadi ini cara kita buat double integral. Kalau triple integral samalah dia ada 3 tu. So kena 3 lapis integration. Okey. So kita tengok pula pergi kepada slide ni semula lah. So okey, ini sekarang kita masuk kepada double integral dulu ya. Double integral in Cartesian coordinate. Cartesian coordinate ni adalah koordinat biasa yang awak gunalah XY, XY, XYZ tu. So Cartesian coordinate ni koordinat biasa sahaja. Koordinat X, Y dan juga Z. Dia tak ada X ni, dia punya koordinat dia ikutlah kalau X berapa 1 1 1 1 1 1 ada kat tengah-tengah ni kan. X1, okey, X1, Y1, Z1. So dia tak apung dekat tengah-tengah ni point dia 0 0 0. Okey, dah keluar dah. Alahai. Tadilah. Kemudian untuk Cartesian coordinate ni dia ada satu region yang basic, iaitu rectangular region. Ini kadang-kadang ada yang tak ajar lah rectangular region sebab consider belajar memang dah tahulah. Okey, tapi tak apa, saya tunjuk juga. Bila rectangular region, maksudnya kita ada region ni R ni rectangular sahaja, rectangle sahaja. Bila rectangle maksudnya kita punya X ni antara A sampai B lah dia punya ni X kita, Y kita C sampai D ya. So iterated integral kita akan jadi okey, bila kita nak integrate function ni pada region ni ni integrate over the specific region dekat sini. So maksudnya kita integrate kalau nak buat dy dx so y awak mesti masuk dia punya limit lah C sampai D, x mesti masuk limit dia A sampai B. Ataupun bila rectangular region dia sama dy dx ataupun dx dy, kita pun boleh buat juga dx dy, tapi kena masuk pada limit yang betul ya. Okay, kita tengok example untuk rectangular region. Okey, yang ni saya boleh pergi cepat sikit lah. Okey, so yang ni sebab apa dia awak integrate nombor biasa sahaja, so dia tak ada apa-apa yang susah pun. Okey, maksudnya macam ni. Okey, evaluate integration of 6x squared. Okey, 6x squared plus 4x cube dA. dA ni sebab apa? dA ni adalah terhadap A tu adalah pada region R ni. So dA ni ikutlah, kalau macam kita guna variable kita X dan juga Y, so dA tu boleh jadi Y dx ataupun dx dy jadi macam dalam case ni, macam yang saya kata, awak boleh pilih nak dapatkan awak boleh pilih nak substitute, nak guna apa, dx dy ataupun dy dx. Macam dalam case ni, so x kita dari 0 sampai 2, y kita dari 1 sampai 4. So katakanlah saya pilih dy dx ya. Saya nak buat dy dx. So 6x kuasa 2 tambah 4xy cube dy dx. Okey, y okey macam ni. Bila macam ni, limit y awak ni kena betul lah. Limit y untuk y, okey, limit x untuk x. So y awak dari mana ke mana? Y awak dari 1 ke 4. So masuklah 1 masuk 1 ke 4. X kita dari mana ke mana? X kita dari
ke 0 tu substitute dan integrate macam tadilah. So buat dia punya integration 0 to 2. So integrate dalam dia. So dalam dia ni maksudnya awak kena integrate pada y lah. So bila integrate pada y, yang 6x squared tu dia jadi 6x squared y. Sebab apa? X ni adalah constant. So bila integrate constant, dia darab dengan variable tu sendirilah. Kalau tak faham, awak try lah awak integrate constant, ambil mana-mana constant lah, 2 dy. Tak ke dapat 2y kan. Integrate 2 dy dapat 2y. Sebab apa? Sebab 2 ni adalah constant. So dalam case ni x ni juga adalah constant. So kena darabkan semua ni dengan variable dia. So dalam case ni y lah. So sambung dengan ni. Okay, plus y 4xy kuasa 4 per 4. So kita dapat xy to power of 4 between 1/4 dx. Okay, so macam yang ni kita tahu kita integrate pada y. So masuklah 1/4 ni y awak lah. Okay, kat sini pun y adalah untuk 1 until 4 lah. Okay, sambung. So substitute dalam y 4. So kita ada 24 x squared plus 4 kuasa 4 berapa? 256 x. Okay, ni kita dah kira. Okay, jangan lupa tolak dengan 1 dekat sini lah. So masa substitute 1 kita dapat 6x squared plus x. Okay, dx. Jadi kalau kita combine, so 24 tolak 16, 24 tolak 6 berapa? Entah 18 18 x squared 256 tolak 1 plus 255 x. Okay, dan kira lah 255 x. Saya bagi answer je lah, dx. So kalau kira kita akan dapat 558. Okay, alright. Okay, ini kalau rectangular region. Okay, samalah juga dengan yang ni. Ini integration awak, kita evaluate ni pada A ni lah. So region dia diberi region R ni. Ini R ni x adalah y lah. Okay, so x adalah 0 sampai 2, y adalah negative 1 sampai 1. So kalau awak integrate ni, okay, x squared plus 2y over the region R with respect to A. So kita akan dapat, so katalah saya tak nak lah buat dy dx, saya nak dx dy, buatlah dx dy. Tapi ingat, ada case juga yang tak boleh kita simply pilih dy dx ataupun dx dy. Okay, cuma case macam ni ok lah, senang nak integrate apa semua, tak ada masalah. So x squared plus 2y, saya buat dx dy lah. So x dari 0 sampai 2, y dari 0 sampai negative 1 sampai 1, negative 1 until 1. Okay, okay. So kira lah sendiri. So dapat dia punya answer. Kalau buat terbalik pun dy dx, tapi dengan make sure dia punya limit ni betul. So kita akan dapat answer dekat sini adalah 5 point, saya buat dalam perpuluhan 5.334. ok, kalau bukan perpuluhan 8/3 tambah 2, tak lah, kira lah sendiri. ok, saya rasa untuk video kali ni saya nak stop dekat sini dulu. Sebab apa, nanti untuk next video nanti kita tengok non rectangular
region, baru kita tengok non rectangular region. Okay, so terima kasih.